Wanita dan emas adalah sangat sinonim, lebih-lebih lagi dengan barang perhiasan. Susah sebenarnya nak tukar mindset seorang wanita yang suka emas perhiasan untuk simpan emas pelaburan. Okey, kenapa tuan-puan? Banyak perbezaan dia 916 dan 999. Yang pertama sekali daripada segi ketulinan. Okey, itu yang paling penting. Sebabnya emas 999 nampak 999 tu pun dah menunjukkan punya ketulinan. Berapa peratus ketulinan tu? Bermakna 99.9% ketulinan emas yang berada di dalam emas tersebut. Dia tak ada campur logam lain lah. That's why dia berbentuk petak, berbentuk bulat. Sebab kalau dibuat dalam bentuk perhiasan, dia akan emas tu lembut. Tak boleh. Okey, macam emas perhiasan ataupun kita panggil emas 916, jumlah peratus emas dalam emas perhiasan tersebut hanya 91.6%. Okey, ada orang dia akan panggil emas 24 karat. Okey, 24 karat tu emas 999 lah. Tapi kita kat Malaysia ni lebih sinonim dengan emas 999. Untuk emas perhiasan, emas 916 22 karat sahaja. Okey. Jadi itu daripada segi ketulinan. Okey. Yang kedua daripada segi kesesuaian. Emas pelaburan seperti gold bar dan dina sangat sesuai dibawa oleh kaum lelaki ataupun emas gold bar yang 1 gram ni boleh diletak di dalam wallet, boleh simpan dalam wallet je. Sebab emas ni menarik kekayaan. Jadi kalau emas kecil-kecil macam ni simpan je lah dalam wallet kan. Yang ketiga, susut nilai rendah. Untuk emas pelaburan, susut nilai dia berbanding dengan emas perhiasan dia lebih rendah daripada emas perhiasan. Dia sebenarnya kita tak panggil susut nilai lah. Dia sebenarnya lebih kepada spread ni sebab emas ni dia aset dia tak ada susut nilai. Tapi kita panggil ni supaya orang senang nak faham. Okay. Jadi kalau macam emas pelaburan, dia punya susut nilai paling dengan public gold 6 ke 9%. Okey, kalau macam kita nak jual semula emas tersebut, public gold akan ikut kepada berat emas. Okey, paling sikit adalah 6% lah, paling tinggi 9%. Okey, setakat ni range macam bila kita jual emas dalam 8% macam tu kan. Okey, berbanding dengan emas perhiasan. Emas perhiasan, dia punya range spread dia tu 25 ke 40%. Sangat tinggi. That's why sangat tak sesuai kita nak simpan emas perhiasan sebagai emas pelaburan. Saya sebelum jumpa emas pelaburan ni, saya antara orang yang mengumpul emas perhiasan. Tapi saya tak pakai pun emas perhiasan banyak-banyak. Sebenarnya saya dah silap. Okey, jadi dekat sini saya nak lebih ramai yang tahu, masyarakat tahu supaya buat pemilihan yang betul. Walau macam mana pun emas yang saya beli tu tetap emas yang yang ada nilai daripada saya simpan duit. Cumanya kita jangan tersalah pilih. Sebabnya bila kita simpan emas pelaburan, daripada segi keuntungan pula, emas pelaburan lagi cepat nak dapat keuntungan dia tu, berbeza dengan emas emas barang kemas. Okey, sebabnya emas pelaburan dia punya keuntungan dia dalam masa 2 tahun. InsyaAllah dalam masa 2 tahun dah dapat return on investment dia. Kalau barang kemas, dia akan ambil masa 4 ke 5 tahun. Jadi lambat. Okey, saya nak tambah sikit mengenai zakat. Perbezaan emas perhiasan dan emas pelaburan. Ramai orang pilih emas perhiasan sebabnya dia punya jumlah untuk tunggu untuk kita nak bayar zakat tu ikut negeri lah. Kalau emas perhiasan ikut Selangor 850 gram kan. That's why orang banyak pilih emas perhiasan. Tapi kalau emas pelaburan 85 gram. Okey, bagi saya itu doesn't matter. Sebab selagi kita boleh jadi pembayar zakat yang lebih kerap, yang lebih banyak lagi bagus. Sebabnya zakat ni kan menyucikan harta dan zakat ni pun memang dah memang tertulis dalam Al-Quran banyak kali Allah terangkan pasal zakat. Habis kenapa kita nak query? Kenapa kita takut sangat bayar zakat? Okey, tuan-puan yang mana yang suka simpan emas 916, cuba beralih kepada emas pelaburan 999. Okey?